Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Bertemu kita lagi dalam video kali ini. Tapi kali ini saya akan buat satu video yang berlainan daripada video-video sebelum ini. Okey, kali ini saya akan membuat satu review mengenai sebuah buku yang sebelum ini merupakan kajian PhD saya. Dan buku ini sebelum ini tidak dijual di mana-mana pasaran, tapi sekarang saya rasa mungkin dah dijual. Sebab pada awal pada awal penerbitan buku ini memang tak dijual pada umum, hanya diterbitkan kepada anggota-anggota polis sahaja. Okey. Buku yang saya maksudkan itu ialah buku yang berkaitan dengan pasukan F. Saya rasa kalau ramai yang tidak mengetahui mengenai pasukan F, kerana pasukan ini tidak pernah dululah, sekarang dah didedahkan. Dulu pasukan ini tak pernah didedahkan kepada umum atas sebab-sebab kerahsiaan. Dan pasukan F ini merupakan satu rahsia besar bagi pihak PDRM pada ketika itu dalam memerangi komunis. Okey. Sebelum kita pernah dengar pasukan yang bertempur dengan komunis, askar, tentera, polis, pasukan B-1869, komando, dan pasukan-pasukan keselamatan lainlah. Tapi pasukan F kita tak pernah dengar. Sehinggalah pada 26 Disember 2016 kerajaan telah mendedahkan kewujudan pasukan ini. Satu keluaran harian Metro bertarikh 26/12/2016, Ketua Polis Negara pada ketika itu Tan Sri Abu Bakar telah mengeluarkan satu mengeluarkan kenyataan dalam akhbar mengenai pasukan ini. Okey. Pasukan F ni, ini lah buku yang saya nak review. Okey, pasukan F, hanya yang berani. Okey. Inilah yang akan kita review pada hari ini. Okey. Okey. Buku ini tengok ya, diterbitkan oleh ditaja oleh Genting dan diterbitkan oleh utusan kalau tak silap saya. Okey. Ya. Dalam buku ini dia menceritakan sedikit banyak tentang kewujudan pasukan F. Pasukan F ni, kita imbas balik cerita komunis dulu. Kita apabila bulan Jun 1948 kita dah kerajaan telah mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu dan berlanjutkan hingga Jun 1960. Dan 60 kita diisytiharkan tamat darurat. Pada ketika ini komunis tidak melakukan keganasan di Semenanjung Tanah Melayu. Dan dalam masa yang sama komunis telah pun bergerak secara beransur-ansur bergerak menuju ke selatan Thailand, bersembunyi di sana, dan kerajaan telah mengisytiharkan tamatnya darurat pada ketika itu. Tapi menjelang tahun 1960-an, 68-69, komunis terutamanya daripada regimen ke-8 telah mula menyusup masuk ke Semenanjung Tanah Melayu dengan melakukan beberapa ancaman dan kekacauan seperti yang berlaku di Keruh, pembunuhan beberapa orang anggota tentera yang konvoi telah diletupkan pada 1968 berlakunya
kemasukan semula dan pembunuhan yang pertama berlaku di Kruh pada 1968. Okey. Pada masa itu komunis ni dah merasakan dia kuat balik. Pada masa itu dia dah mengumpulkan kekuatan di selatan Thailand dan masuk balik dengan mempunyai dua skuad pembunuh dia yang dikenali sebagai MPLL dan MNLF. Okey. Dua pasukan ini adalah pasukan penggempur ni. Okey. Dia menyusup balik, masuk melakukan kekacauan dan pasukan gerakan khas cawangan khas PDRM telah mula merisik dan akhirnya menubuhkan satu pasukan elit, iaitu pasukan F lah, yang ditubuhkan pada 1 Mac 1971. Okey, 1971 yang diketuai oleh pegawai Turus ketika itu, iaitu Superintendent Leong Chee Woh. Okey, sekarang dah Datuk Dr. Leong Chee Woh sekarang dah pun bersara, umur 90 lebih. Okey, di bawah dia yang mengasaskan pasukan ini dan melakukan operasi yang pertama, iaitu operasi Senyap pada 1971 di Kedah. Okey, dalam buku ini juga telah menceritakan tentang kita tengok dalam buku ini menceritakan tentang, kalau kita tengok daripada kandungannya. Okey, kandungan buku ini menceritakan tentang moto hanya yang berani, jejak dan hapus, dan operasi yang dilakukan oleh pasukan F. Dapat 11 operasi yang dilakukan, iaitu operasi Senyap, operasi Ginseng, operasi Kelong, operasi Tapah, operasi Sawit, operasi Kelah, operasi Ular, operasi Kelisa, operasi Pancing, operasi Talung dan operasi Ciemeh ataupun Paraku 2. Yang Paraku 2 ni operasi di negeri Sarawak. Okey, sepanjang daripada 1971 hingga 1990 operasi ini dijalankan. Beberapa operasi yang besar itu terdapat 11 operasi. Dan dalam buku ini juga menerangkan banyak bergambar. Okey. Gambar. Banyak gambar-gambar kerajaan Akbar lama-lama. Okey, keganasan komunis ni memuncak apabila komunis PKM berjaya membunuh Tan Sri Rahman Hashim pada tahun 1974, ketua polis negara ketika itu, dan berjaya membunuh ketua polis Perak Tan Sri Koo. Okey, dan meletupkan Tugu Negara tahun 75, melancarkan serangan ke atas pasukan kem polis hutan. Okey, di Kuala Lumpur. Okey, ini ada kerajaan Akbar ni, yang Tugu Negara yang diletupkan semua ada dalam ni. Okey. Buku ini amat menarik kepada pengkaji sejarah, terutamanya yang mengkaji bahagian komunis. Okey. Bergambar, warnanya penuh dengan warna bergambar, dan warna ketika pasukan ini masih beroperasi lah. Okey, jejak dan hapus. Dan pasukan ini bermula daripada sini, operasi iaitu operasi Senyap ya. Senyap pada 14 Mei hingga November 1971. Ini operasi pertama. Okey, dalam buku ini banyak operasi. Semua keseluruhan operasi, 11 operasi jadi. Senyap, Kelong, semua ada dalam ini. Tapi secara ringkas lah. Kelong lah. Okey, operasi Kelong. Banyak operasi. Semua operasi diceritakan dalam ini. Operasi Tapah, operasi Sawit, operasi Kelah, operasi Ular, operasi Kelisa,
operasi pancing, operasi talung. Ini talung adalah operasi yang dilakukan pada 1988 di Kuala Lumpur. Dan banyak operasi ini bukan di Kuala Lumpur saja, tetapi apabila berlakunya tangkapan terhadap pengganas komunis yang dikehendaki, iaitu Chong Chor, 2 hari bulan di Globe Seat Store pada 1988. Chong Chor ditangkap, maka berakhirlah operasi yang dilakukan di Semenanjung Tanah Melayu sebelum masuk kepada operasi Paraku 2 pada 1990 di Sarawak. Okey, dengan tertangkapnya Chong Chor, maka segala kuncu-kuncu ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan komunis dibawa keluar, dan ini semua maknanya untuk menyerah diri. Okey, dan akhir sekali ialah operasi Paraku. Okey, Paraku 2 yang boleh dilakukan di negeri Sarawak pada tahun 1990. 1989 tamatnya komunis di Semenanjung Tanah Melayu dengan perjanjian damai. Hanya 1989. Dan perjanjian di Sarawak tamatnya pada tahun 1990. Okey. Ya, ada gambar-gambar perjanjian apa semua. Okey. Apa yang menarik lagi buku ini ialah menceritakan tentang apa yang kegiatan selepas komunis, tamatnya era komunis. Okey, menceritakan, ada sedikit sebanyak menceritakan tentang operasi-operasi yang dilakukan, seperti operasi menangkap penjenayah yang paling dikehendaki seperti Kalimutu ataupun Bentong Kali pun dilakukan oleh pasukan F. Ada sedikit diceritakan dalam buku ini. Dan pasukan F ni telah dibubarkan sepenuhnya pada 1 Mei 1995. Pada masa itu dah tidak ada lagi keganasan komunis, kegiatan-kegiatan berkaitan dengan komunisme, maka pasukan ini telah dibubarkan. Daripada tahun 1995 sampailah 2016, pasukan ini tidak pernah didedahkan, dan kewujudannya tidak pernah didedahkan. Anggotanya seramai 164 orang. Bermula 1971 hingga 1990, anggota pasukan F hanya 164 orang. Dan apa yang lebih menarik mengenai pasukan ini, setiap dalam satu masa anggotanya hanyalah 50 orang. Bertukar ganti. Dan bila dicampur semua, hanya 164 orang. Okay, dan ada yang dah meninggal, dan ada yang dah pencen, dan ada lagi yang masih berkhidmat. Okey, ini adalah perjumpaan bekas-bekas anggota F yang dilakukan. Okay, ini adalah gambar semua anggota F yang baru yang berlangsung 2016 itu. Okey. Kalau ikutkan ni adalah 164 orang wira bagi pasukan keselamatan, terutamanya pasukan F lah. Okey, dia tidak mengatakan, buku ini tidak pernah mengatakan pasukan keselamatan lain tidak berwibawa. Kita tahu komunis adalah musuh negara, dan setiap anggota masyarakat bertanggungjawab untuk menghapuskan komunis. Okey, tapi dengan cara yang berbeza-beza. Kalau pasukan F, misi dan objektifnya lain. Okay, objektifnya hanya 2 je. Satu, tangkap hidup-hidup. Dia tak bunuh. Dia tangkap hidup-hidup. Dan objektif yang kedua ialah merancang gerakan berhelah ataupun deception. Okey. Dia rancang gerakan berhelah untuk menangkap penjenayah komunis hidup-hidup. Dan sepanjang pertempuran, hanya seorang saja yang meninggal dunia akibat tertembak. Itu pun anggota daripada bekas komunis yang ditarik untuk menganggotai pasukan F. Okey, keanggotaannya dipilih macam mana?
Dalam buku ni menceritakan tentang keanggotaan pasukan F. Pasukan F ni dianggotai oleh bekas-bekas komando, ada yang daripada 69, ada daripada pasukan polis hutan, dan ada daripada bekas-bekas anggota komunis. Anggota komunis yang ditangkap dan dipulihkan, ditawarkan masuk untuk bekerjasama dan dilantik menjadi anggota pasukan F. Pasukan ini tidak beruniform dan gerakannya adalah gerakan yang rahsia. Sampai ahli keluarga pun tidak mengetahui apa kerja bapaknya. Oh, saya dah menemu ramah beberapa orang pasukan F, dan itulah kerahsiaannya, memang kukuh. Dan ini adalah logo dia lah, logo pasukan F, ini yang berani. Okay, bagi yang mendapatkan buku ni, bagi yang nak mendapatkan buku ni saya tak pasti lagi, sebabnya saya tengok di pasaran masih belum jumpa, tapi tak tahulah sekarang dah ada belum. Sebabnya buku ini diterbitkan hanya untuk bekas-bekas anggota pasukan F. Tapi saya diberitahu bahawa buku ini akan diadakan di pasaran. Sama ada dah ada belum, saya tak pasti. Okey, saya rasa itu aja untuk kali ini, review mengenai tentang buku pasukan F, Hanya Yang Berani. Sekian, terima kasih.